tentang perjuangan kita yang belum sampai ke penghujungnya, yang belum tahu di mana penghujungnya. Ya, kita takkan berhenti bercakap tentang bosku. Kita boleh sebutlah nama-nama mereka. Anda sebutlah nama-nama mereka. Kalau boleh anda boleh sharekan siapakah nama-nama yang dimaksudkan oleh bosku itu. Bukan kita-kita lah, sebab kita-kita ini bukan sahabat ketika bosku menjadi Perdana Menteri dulu. Bukan rakan seperjuangan kerana kita tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan ataupun tidak menjadi wakil rakyat ataupun tidak langsung bosku kenal ketika bosku menjadi Perdana Menteri. Jadi siapalah kita perkarakan. Jadi siapakah yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh bosku itu? Tulis nama-nama mereka di sini. Saya nak baca. Okey. Alright. Sementara itu bosku muskil. Mana kawan-kawan setia dia? Macam cerita P. Ramlee lah. Sekali bila bosku minta tolong, cerita P. Ramlee minta tolong bapa saya dah halau saya daripada rumah. P. Ramlee kan. Mesyuarat. Lalah diorang tinggalkan P. Ramlee macam tu saja. Itulah dia. Rakan waktu senang je Senang je nak dapat. Senang Ada projek, ada duit, ada jawatan. Kau boleh offer, semua orang nak jadikan kawan. Tapi bila anda dalam susah, batang hidung pun tak nampak. Yang mengaku kekanda adinda dengan bosku pun tak nampak batang hidung. Yang mengaku sahabat karib pun tak nampak batang hidung. Yang mengaku orang yang konon-kononnya paling setia, kan? Yang mengaku macam-macam lah dengan bosku, hilang entah ke mana. Kan? Okey, terima kasih. Terima kasih yang kata Ahmad Mazlan Rais kata. Saya nak baca dulu. Siapa lagi? Tok Mazlan. Tok Fai tak boleh pakai. Adi Syakir kata. Tulis, jangan takut. Tulis je nama. Kalau diorang tak, kalau katalah Ahmad Mazlan marah, suruh dia, kita tanyalah dia. Suruh dia masuk WC lah kan. Ataupun suruh dia buat press conference. Saya adalah sahabat karib bosku. Tak termasuk dalam nama-nama yang bosku sebut. Datuk Zahid. Kenapa? Siapa yang sebut tu situ tadi? Memang lumrah dunia begitulah, Abdul Hamid kata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sahabat semua. Okey, saya mainkan satu lagu lah. Dunia macam-macam Ya. Rencah-rencah kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Itulah pemimpin-pemimpin kita yang sebelum ini, yang kita anggap mereka ini sebagai pemimpin besar. Kononnya pemimpin agung dalam parti UMNO itu sendiri. Yang kononnya mereka adalah pejuang untuk rakyat dan untuk negara. Yang kononnya mereka adalah pembela kepada nusa dan bangsa. Memang sial lah kan? Memang sial lah. Tak boleh dengar lagu ni lah. Sakit hati lah. Dunia. Itulah yang kita orang kata, kalau kita tak kenal mereka itu semua, apabila situasi sekarang ni baru kita kenal seorang perseorang, satu persatu. Muzamil kata Azalina kuat pusing. Siapa lagi? Saya nak baca sikit komen anda tadi. Ya, ramai kawan-kawan dedalu yang menumpang. Sahabat pun mula beralih menjadi kawan. Siapa yang sebut tadi tu? Sorry, hilang . Pak Cik Hassan kata, jika perlu kita orang UMNO yang menyokong Datuk Seri Najib Tun Razak, kita berhimpun beramai-ramai menuntut kebebasan. Ya, hari ini kita bagi panas. Saya memang tak boleh tahan dah. Kita rasa sudah sampai masanya. Bukan saya kata ini macam kita cakap kosong. Kita kata sudah sampainya untuk rakyat bangkit, untuk menyokong bosku bangkit, untuk membina satu kekuatan yang boleh menyedarkan semua pemimpin-pemimpin
yang berhati busuk, yang berhati bangkai, yang berhati kering, yang langsung tak ada nilai kemanusiaan, yang menganiaya pemimpin yang tak sepatutnya diperlakukan sedemikian terhadap bosku Datuk Seri Najib. InsyaAllah kita akan gerakkan satu kekuatan daripada rakyat Marhain itu sendiri, kerana kita sudah tidak nampak di manakah usaha-usaha daripada parti UMNO itu sendiri, daripada kerajaan. Jangan kita haraplah mereka tidak sekali-kali akan memberi keadilan buat bosku, mereka tidak akan sekali-kali memberi pembebasan. Begitu juga dengan addendum yang kita suarakan. Jadi kita tak boleh terus berdiam diri, kerana selama ini kita memberi harapan dan kepercayaan kepada kerajaan dan memberi harapan dan kepercayaan kepada parti UMNO itu sendiri, kepimpinan UMNO, tetapi malangnya, sangat malang sekali, mereka sudah mengkhianati kita semua. Mereka juga tak ubah seperti mereka daripada PH, hanya tahu janji-janji kosong, hanya sudah sudah pandai untuk mengkencing dan menipu kita di bawah ini. Cukuplah. Kita tidak mahu mereka menganggap kita ini boleh diperlakukan sedemikian. Kita tidak mahu melihat mereka terus memperbodohkan kita. Kita, rakyat di bawah ini, ada jutaan yang sebenarnya memahati, yang sudah pendam dan sudah simpan begitu lama melihat gelagat-gelagat para pemimpin yang begitu jelek dan jelak untuk kita perkatakan. Tapi kali ini kita tak boleh diam lagi. Kita tak boleh untuk membisu lagi. Kita tak boleh dapat menerima hakikat ini, iaitu Datuk Seri Najib perlu mereka penjarakan untuk mereka menguasai kerajaan ini. Jadi insya-Allah kita akan gerakkan kekuatan daripada rakyat di bawah ini. InsyaAllah. Doakan sahabat. Ada perkara boleh bincang, ada pun tak boleh bincang. Kita akan lakukan. Tiada siapa lagi yang kita boleh harapkan. Hanya kita sesama kita saja. Setuju tak? Saya dah geram sangat lah. Memang mungkin anda lihat saya 2-3 hari ini tak ada buat live senyap. Tapi ada perkara yang sedang kita ini usahakan. Biar kita berterus terang. Kalau diorang nak main dengan rakyat dengan cara yang begitu jijik, InsyaAllah kita akan bangkit dengan cara kita. InsyaAllah. Terima kasih. Saya nak baca komen. Saya tak tahu nak susun kata-kata. Kita ni orang bawah ni, siapalah sangat kita kan. Kita bukan macam orang politik. Dia orang pandai kencing. Bab cakap, bagi kat diorang. Bab janji, bagi kat diorang. Bab kencing, bagi kat diorang. Tapi untuk melaksanakannya, dah kita tak nampak dah. Apa saja yang diorang cakap tu hanya penyedap. Kononnya mereka ini sedang berusaha untuk memulihkan negara, berusaha untuk membebaskan Datuk Seri Najib. Mereka ini sedang berusaha untuk membaiki segala kerosakan yang mereka lakukan, tetapi habuk pun tak ada. Kencing. Okey, saya nak buka di sini lah. Komen baca kat sini susah. Sahabat, tolong sharekan lah sini. Tolong sharekan. Saya nak baca. Tadi, baru sebentar tadi, saya post, bukan pukul 9.30 tadi, saya kata pukul 10.30 malam ni kita live, gang. Jangan kita biarkan addendum tu terus disorok. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan. Perdana Menteri telah mengakui addendum tu ada. Cuma dia kata tunggu kes YNDB selesai. Itu dia ada hak ke? Dia ada hak ke untuk memastikan ataupun menentukan bila addendum itu boleh dilaksanakan? Dia ada hak ke untuk itu? Begitu juga bila Peguam Negara mengatakan addendum tu ada tetapi ianya tidak boleh dilaksanakan, tetapi tidak dibincangkan. Di bawah akta mana? Di bawah perlembagaan? Di bawah section mana? Dia bantahan ataupun niatnya untuk tidak melaksanakannya itu boleh terpakai. Kita nak tanya, tak apa. Kita akan bangkit. Rakyat akan bangkit, akan bersemuka dengan semua ini. InsyaAllah. Kita juga akan berusaha sedaya upaya untuk dapatkan addendum itu di tangan kita. Kalau kita dapat nanti, insyaAllah kita akan bekerja keras. Kita dapat addendum itu, kita bawa pusing satu Malaysia lah.
Kita tunjuk pada semua rakyat. Nak sembunyi sangat, nak sorok sangat, takut sangat pada bosku. Kenapa diorang takut? Orang yang takut ni maknanya diorang ada buat salah. Kalau diorang tak buat salah, dia tak ada takut. Dia sanggup, dia berani berhadapan. Kalau diorang di pihak yang benar, diorang tak ada apa yang perlu diorang risaukan. Betul tak? Tak ada apa yang perlu diorang risaukan. Tetapi, bila ada benda yang diorang cuba sembunyikan, kalau ada benda yang diorang tak mahu laksanakan, walaupun ianya sampai ke peringkat titah yang dibertanggung, maknanya something wrong somewhere with them. Diorang tahu, diorang sekarang ni meneragi kerajaan dengan cara yang tidak betul. Diorang dapat kuasa dengan cara yang tidak betul. Yang begitu kejam sekali. Hanya pengecut saja yang boleh menang dalam pilihan raya dengan cara memenjarakan pemimpin pihak lawan mereka. Pengecut saja. Lepas tu tak habis-habis diorang fitnah. Walaupun Datuk Seri Najib telah dipenjarakan, mereka masih lagi kalau seboleh-bolehnya nak menambahkan lagi tempoh Datuk Seri Najib di penjara itu. Kita dah tak erti dah nak susun ayat. Tahu nak maki pandai. Senang cerita. Nak susun dah tak erti dah. Alright. Saya baca. Tadi saya kata saya nak buat live. Tapi jadi saya tengok juga. Haji Aswar kata dah lama tak ke udara bro Ra. Dia kata, pastikan malam ini mesti ke udara. Rindu rasanya tak kedengaran suara Ra. Fight for Datuk Seri Najib. Terima kasih. Geram ni. Azilna Ismail kata, ada hitam putih ke addendum tu? Ada hitam ke ada biru ke ada? Kau nak tanya ada hitam ke ada putih ke? Kau pergi tanya kerajaan. Kita nak tanya kerajaan, ada ke tak ada? Bila ada, so kenapa tak nak laksanakan? Kenapa tak nak laksanakan? Kalau dia kata, oh belum masanya. Apa hak dia nak kata belum masanya? Di bawah akta apa? Di bawah undang-undang apa yang dia pakai? Kita nak tanya. Jangan suka-sukati. Kalau nak hukum Datuk Seri Najib, kalau nak kenakan Datuk Seri Najib, hari ini hukum hari ini juga. Macam kes YNDB Tanor. Bila buat keputusan, terus. Oh, Datuk Seri Najib kena jawab 25 pertuduhan terhadap dia. Oh, dia kena jawab pada 2 hari bulan 12. Laju je diorang buat. Kalau nak suruh Datuk Seri Najib jawab, laju je. Sekarang ni soalan kita dah nak masuk 9 bulan. Tak jawab-jawab. Mana itu addendum yang kau sorok tu? Kita nak tengok. Tak apa. InsyaAllah kita doakan. Allah akan berpihak pada kita. InsyaAllah kita akan berusaha. Secepat mungkin kita akan lakukan untuk mendapatkan addendum itu. Kita akan berusaha. Rakyat-rakyat akan nanti akan bersama kita akan pergi menghadap Yang Lebih-Tu Agung dan juga menghadap Sultan Pahang. InsyaAllah kita pasti sahabat berikan sokongan pada kita semua. Kita jayakan usaha ini. InsyaAllah. Kita kena lakukannya sehingga addendum itu berada di dalam tapak tangan kita nanti. Dapat kita siaplah semua. Memang sial. Kalau nak mengenakan Datuk Seri Najib, bukan main lagi. Sampai semua pertuduhan dia sangkut. Tak ada satu pun lepas. Padahal saksi-saksi yang datang adalah mereka-mereka yang sebenarnya, yang mencuri, yang bersebahat, yang berkomplot, merompak untuk mengenakan Datuk Seri Najib, merompak duit-duit YNDB. Orang-orang kata penjenayah dipanggil untuk menjadi saksi. Dan penjenayah itu dilepaskan bebas. Kita tahu ini permainan daripada kerajaan. Tapi yang sangat-sangat menyakitkan hati kita, kita tak heranlah kalau pihak kerajaan, pihak PH, kita tak heran. Kita tak heran sebab kita tahu itu motif dan memang niat diorang nak mengenal Najib. Tetapi malangnya para pengkhianat dalam UMNO termasuk Presiden, Naib Presiden, Top 5, MKT, semua jadi bisu. Langsung tak ada guts. Tak ada telur untuk bangun, bangkit, untuk membela penginaian terhadap pemimpin diorang tu sendiri. Semua dah sedap dengan scheme of thing. Dapat jawatan besar, gaji besar, projek-projek besar. Akhirnya perjuangan semua dah tak ke laut.
Semua tak boleh pakai. Tak apa. Kita akan bangkit. InsyaAllah rakyat akan bangkit. InsyaAllah kita akan usahakan ke arah itu. Kita sedang usahakan ke arah itu. Tak kisahlah. Apa nak jadi, jadilah. Apa nak jadi, jadilah. Tak ada hal lah. This is too much already. Dah keterlaluan. Kalau nak mengenakan Datuk Najib, 25 pertuduhan dia kena jawab. 2 bulan 12. Laju je. Tapi bila kita cakap buat addendum, dah masuk 9 bulan. Tak lama lagi dah masuk 1 tahun. Dia boleh buat bisu je. Bila ditanya, Taqiyuddin tanya dekat Parlimen, apa cerita buat addendum? Senang je. Menteri Dalam Negeri jawab apa? Oh, mahkamah dah kata hearsay. Okey, hearsay. Hearsay bukan maknanya tak ada. Hearsay maknanya dia kabar-kabar angin. Kabar-kabar angin mungkin ada, mungkin tak. Jadi kerajaan kena jawab lah. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Berani tak dia kata tak ada? Kalau dia kata ada, kenapa tak dilaksanakan? Kita nak tanya. Kalau dia kata tak ada, tak apa. Kau cakap tak ada. Kami akan usaha. Kita yakin benda tu ada. Kita akan usaha pastikan benda tu dapat ke tangan kita juga. Pengecut. Ini yang namakan kerajaan yang pengecut. Konon-kononnya, wah, kerajaan yang begitu adil. Oh, kerajaan yang berreformasi. Oh, kerajaan yang ingin menegakkan keadilan. Keadilan celah mana? Celah mana adilnya terhadap Datuk Seri Najib? Kes YNDB hanya Datuk Seri Najib seorang saja yang kena. Yang makan tu dah beratus orang. Saksi-saksi yang terima sogokan, saksi-saksi yang tak dengar ke sahabat? Biar betul. Kata mana suara? Adakah yang nak sabotaj dengan suara saya ni? Ataupun suara saya ni terlalu kuat sampai jadi hilang? Betul, Adnan, keadilan kepala bapak dia orang. Ada kepatut panggil penjenayah yang mencuri dana YNDB, yang berkomplot seperti Zeti Aziz. Tak pun didakwa sebaliknya diorang ni menjadi saksi untuk mengenakan Datuk Seri Najib. Ada kepatut macam tu? Kes YNDB dah dibicarakan di New York, dah dibicarakan di UAE, dah dibicarakan di Switzerland. Tak pun petik nama Datuk Seri Najib. Mereka-mereka yang mengubah dana YNDB itu secara haram sudah pun dihukum dan didenda dan dikerahkan suruh bayar balik jumlah-jumlah tu dan pulangkan balik dana YNDB. Dan jumlah yang dipulang tu lebih daripada hutang-hutang yang rasanya tak ada masalah untuk melansaikan hutang-hutang YNDB. Tapi cuma kita di negara kita ni, negara yang pelik, undang-undang apa dia pakai kita tak tahulah. Undang-undang rimba yang macam mana dia pakai pun tak tahulah. Saya nak baca sahabat tulisan saya ni. Saya memang panas. Saya rasa macam kita ni dah terlalu baik. Saya baca sahabat boleh tulisan saya 4 days ago. Lepas 4 hari lepas tu saya tak buat live Okey, sudah terang lagi bersuluh. Kerajaan sekarang memang mahu melihat Najib kekal dalam penjara sehingga ke akhir hayatnya. Nampak tak? Saya berani tulis benda ni. Lantaklah kalau orang nak bantah ke, tak puas hati ke, kerajaan tak puas hati pun tak kisahlah. Nak panggil pun panggil lah. Sebab saya ada fakta saya ada point saya bila saya kata macam ni. Saya ulang lagi sekali. Saya nak baca apa yang saya tulis. Di mana tulisan saya ini saya tengok mendapat lebih daripada hampir 900 like. Kalau 900 like maknanya yang dah baca tu lebih 10,000 orang lah. Itu belum like yang di share ada 192 share di sini. Okey, saya baca. Sudah terang lagi bersuluh, kerajaan sekarang memang mahu melihat Datuk Seri Najib kekal dalam penjara sehingga ke akhir hayatnya. Patutkah macam tu? Bila hakim mengumumkan bahawa Datuk Seri Najib harus menjawab untuk membela 25 pertuduhan berhubung dengan kes YNDB Tano, maknanya untuk kes ini saja
Datuk Seri Najib bakal naik turun mahkamah bagi tempoh tidak kurang 4 ke 5 tahun lagi. Masuk 4-5 tahun, kalau Datuk Najib dituduh bersalah, lepas tu Datuk Najib akan bawa ke Mahkamah Rayuan, lepas tu Mahkamah Persekutuan, macam kes asasi jugalah. Tak kurang daripada 4-5 tahun lagi. Jadi mungkin 10 atau 20 tahun lagi hukuman penjara. Okey, nanti sekejap beli. Di mana saya baca tadi? Okey. Ini belum termasuk pertuduhan atas kes-kes yang lain. Masih ada kes YNDB-IP, kes asasi dan kes LSDN. Inilah yang saya maksudkan bahawa diorang nak biar Datuk Najib tu kekal dalam penjara. Sebab ada banyak kes-kes lagi yang terpaksa Datuk Najib hadap. Bayangkan kalau satu kes dia kena 10 tahun, kalau ada 4 kes lagi, tambah lagi berapa? 40 tahun. Maknanya lagi 40 tahun lah. Umur Datuk Najib dah berapa? 72. 40 tambah 40 jadi apa? Dah 110, 112. Ingat, senang ke nak sampai umur macam tu? Kita yakin bahawa Datuk Najib akan diisytiharkan bersalah dalam semua pertuduhan yang dihadapinya kerana sejak dari awal lagi Datuk Seri Najib tidak pernah mendapat keadilan. Maka sudah pastilah akan ada lagi hukuman penjara terhadap Datuk Seri Najib. Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 30, mungkin 40 tahun lagi. Hukuman penjara yang bakal dilalui. Ketika itu jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan usia Datuk Seri Najib bakal mencecah lebih 100 tahun atau hayat Datuk Seri Najib berakhir di penjara. Nauzubillah min zalik. Kejam ke tak? Kejam. Kejam ke tak kejam? Kalau kerajaan melakukan pada seorang mantan Perdana Menteri sedemikian caranya. Kalau di negara-negara lain diorang tak ada sampai ke tahap itu. Kita ni, kerajaan ni, kerajaan Cabai ke Cibai ke apa ke saya tak tahulah kan. Saya baca ada nama Shah Cabai kat sini. Sorry. Tak ada nilai-nilai kemanusiaan langsung. Okey. Perancangan jahat lagi kejam mengenakan Datuk Seri Najib sudah tersangat keterlaluan. Lebih malang lagi ialah apabila kita dapati para pemimpin atasan UMNO hanya berdiam diri. Terutamanya Presiden dan timbalan. Mereka seumpama sekadar tunggul dalam kerajaan. Membiarkan Datuk Seri Najib diperlakukan sedemikian. Setelah para pemimpin ini digula-gulakan dengan jawatan besar dan jawatan besar dalam kerajaan, perjuangan keadilan buat Datuk Seri Najib disepikan dan tidak penting lagi bagi mereka. Pihak kerajaan menghalalkan apa saja. Nanti UMNO sudah pun berada dalam kerajaan. UMNO sudah pun berada dalam kerajaan. Tapi saya buat kat sini lah. Sekejap sangat. Senang sikit. Tak payah saya nak pusing kiri kanan. Saya baca lagi. Biar orang faham betul-betul. Ini yang saya tulis. UMNO sudah pun berada dalam kerajaan. Tak boleh lah. Silau. Ubah balik. UMNO sudah pun berada dalam kerajaan tapi mereka tidak melakukan apa-apa bagi membela Datuk Seri Najib. Jangan marah UMNO. Saya kata begini. UMNO sudah pun berada dalam kerajaan tetapi UMNO tidak melakukan apa-apa bagi membela Datuk Seri Najib. Apa yang UMNO dah buat? Kalau ada, masuk ataupun tulis. Bagi tahu saya. Saya nak tahu. Bagi tahu semua orang apa yang UMNO dah buat. Takat cakap saja tak gunalah kan. Kita nak hasil je. Kita sedia maklum, iaitu segala macam pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib datangnya dari kerajaan. Kita tahu pertuduhan itu datang dari kerajaan. Sebab apa saya kata begitu? Kerajaan yang dikepalai oleh Pakatan Harapan melalui Peguam Negara mengenakan begitu banyak pertuduhan pada Datuk Seri Najib. Motif pertuduhan itu adalah untuk mematikan karier politik Datuk Seri Najib dan juga untuk melemahkan UMNO. Itu tidak boleh kita nafikan. Pihak kerajaan juga menghalalkan apa sahaja kaedah dan pendekatan demi memastikan Datuk Seri Najib terus terperosok di sebalik tirai besi. Lantikan Ketua Hakim Negara tidak mematuhi
Akta JAC 2009. Pemilihan hakim yang menghakimi pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib disahkan berkepentingan dan peguam negara tunduk pada arahan Perdana Menteri. Ya. Hakimnya contohnya Hakim Nazlan dan juga Hakim Justin yang sekarang ini, yang kita juga tahu dia pernah bekerja ataupun pernah sebumbung dengan Jasmine Lu. Jadi dia tak sepatutnya dilantik menjadi hakim. Nanti boleh dianggap sebagai berkepentingan. Pihak kerajaan menghalalkan apa saja. Itu saya dah baca tadi kan. Bayangkan hanya Datuk Seri Najib seorang saja yang diheret ke pengadilan, sedangkan kerajaan sendiri tahu bahawa ada ramai lagi yang sudah terbukti mencuri, menyalahgunakan kuasa serta berkomplot melesapkan ribuan juta dana YNDB. Mereka-mereka ini tidak seorang pun dikenakan pertuduhan. Sebaliknya diangkat sebagai saksi mewakili kerajaan. Hudoh tak? Hudoh tak? Kita ambil penjenayah jadi saksi. Sepatutnya penjenayah itu kita hadapkan pengadilan. Dia kena jawab. Dia kena buktikan yang dia tak bersalah. Sebaliknya penjenayah ini yang kita dah jelas-jelas banyak bukti yang telah kita dengar. Contohnya macam Jasmine Lu, Zeti dan ahli lembaga pengarah daripada YNDB. Mereka juga berkomplot menghilangkan dana YNDB, memasukkan dana YNDB ke dalam akaun-akaun Jolo. Tetapi mereka ini langsung tak dibawa ke pengadilan. Sebaliknya diorang ini pula yang menjadi saksi. Hanya berlaku di tanah air kita. Mana aku baca tu? Okey. Seulang sekali ya. Mereka-mereka ini tidak seorang pun dikenakan pertuduhan, sebaliknya diangkat sebagai saksi mewakili kerajaan. Bagi Pakatan Harapan, Najib adalah ancaman kepada mereka. Seandainya Datuk Seri Najib dibenarkan lepas bebas, maka landscape politik boleh berubah. Sokongan rakyat boleh beralih kepada Datuk Seri Najib dan UMNO. Mereka tahu sokongan majoriti rakyat semakin kuat terhadap Datuk Seri Najib. Jadi mereka hanya ada satu jalan saja untuk kekal menguasai kerajaan. Mereka hanya ada satu jalan saja untuk kekal menguasai kerajaan, iaitu pastikan hidup Najib berakhir di penjara. Rakyat semakin sedar tentang permainan kotor lagi jijik oleh kerajaan. Apabila Yang di-Pertuan Agong begitu simpati dan mahu membebaskan Datuk Seri Najib, kerajaan bermati-matian membantah. Pelik kan? Yang di-Pertuan Agong begitu simpati dan mahu membebaskan Datuk Seri Najib, tapi kerajaan bermati-matian membantah. Apabila Yang di-Pertuan Agong perintahkan tahanan di rumah terhadap Datuk Seri Najib, kerajaan berdolak dalih. Tidak mahu melaksanakan, maka sudah tidak syak lagi bahawa aura Datuk Seri Najib itu begitu digeruni oleh PH. Kerajaan sudah tidak lagi mahu berlaku adil. Mereka hanya berkepentingan, hanya mahu memastikan kedudukan mereka tidak tergugat. Mereka hanya mahu kekal berkuasa. Pencapaian mereka hanya mahu kekal berkuasa walaupun tidak berlaku adil pada rakyat. Itu tidak penting lagi bagi mereka. Negara sudah tidak sebagaimana zaman Datuk Seri Najib. Ketika zaman Datuk Seri Najib, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tapi kini kepentingan politik dan peribadi didahulukan. Pencapaian negara diketepikan. Kononnya kerajaan sedang memerangi rasuah, namun ianya semakin berleluasa. Kononnya kerajaan mahu menegakkan keadilan. Sebaliknya undang-undang rimba yang ditegakkan. Kononnya kata di kota. Tapi kata-kata hanya sekadar janji-janji kosong yang bukan untuk ditunaikan. Kehidupan rakyat semakin tertekan. Sikit lagi Jika kerajaan sendiri tidak mahu berlaku adil kepada pemimpin seperti Datuk Seri Najib, jika pemimpin UMNO, jika barisan kepimpinan UMNO juga tidak mahu menyuarakan hak Datuk Seri Najib,
kita sebagai rakyat tidak boleh berdiam diri. Kita harus terus mendesak. Kita juga harus berusaha memastikan kepimpinan atasan UMNO yang sekadar tahu berlakon sedih dan bersandiwara digantikan dengan pemimpin-pemimpin yang lebih berani bertindak dan lantang bersuara, yang sedia memimpin kita berjuang demi membebaskan pemimpin kesayangan kita, Datuk Seri Najib Tun Razak, dari terus dianiaya. Itu tulisan saya. Tak ada apa yang perlu saya sembunyikan. Saya rasa inilah juga suara-suara daripada majoriti rakyat yang begitu simpati terhadap apa yang mereka lakukan pada Datuk Najib. Okey, terima kasih. Edi Tahir, Wan Kuris, Lokman Adam is watching. Go to hell with him lah. Saya tak ada nak tapis lagi lah. Kan, kalau dia marah, suruh dia masuk WC. Senang cerita. Kalau dia ada telur, suruh dia masuk WC. Kalau sepatutnya Dato' Lokman Adam, kalau dia tak mengkhianati kita ni semua, kita dapat berjuang dalam satu kumpulan dalam isu addendum ini. Tapi malangnya dia dah menjilat di pihak di sebelah sana. Biarkan dia. Kita biarkan dia macam tu. Kita tak perlu rasa kehilangan dia. Kita boleh bergerak dengan cara kita. InsyaAllah, sahabat. InsyaAllah. Teruskan berkomen. InsyaAllah. Saya dah geram. Saya tak erti nak cakap lah. Tapi saya tak sabar untuk menjayakan agenda kita pula. InsyaAllah. Okey, pejuang setia. Betul lah. Mereka takut untuk bebaskan Datuk Seri Najib. Mereka takut hilang kuasa. Yang takut hilang kuasa ni bukan hanya kerajaan. UMNO pun sama. Takut sangat. Takut Datuk Seri Najib nanti apa? Jadi presiden. Apa? Zahid apa? Takut kes dia nanti dibuka balik. Semuanya pengecut. Syukur kita walaupun Datuk Seri Najib di penjara, tapi syukur kita ada seorang pemimpin contoh yang terbaik yang boleh kita perjuangkan. Kan, kalau tak pada siapa lagi? Sorry, Wan Kuris, aku dah tak erti nak tapis lah. Dia Dato' Lokman dia pernah tapis ke apa yang dia cakap? Aiman kata, saya tertarik dengan titah yang di Pertuan Agong baru sedikit masa dahulu. Dah sekejap lah, aku takut hilang. Aiman, aku kena buka kat sini lah. Komen. Minta maaf sahabat. Sini baru nak baca. Kalau tulisan panjang saya tak dapat nak baca. Sebab apa? Sebab dia bergerak naik ke atas. Biar dia terjun dengan labu-labunya. Saya setuju. Kita harus bergerak ke hadapan. InsyaAllah. Kita terus berdoa supaya Allah memberi kekuatan kepada kita semua. Untuk menghadapan dengan perkara yang seperti ini. Okey. Saya nak baca komen tadi. Tak apalah, apa-apa. Aiman. Okey, Aiman yang tadi saya kata nak baca tentang Aiman punya tulisan tadi. Saya tertarik dengan titah Pertuan Agong yang baru sikit masa dahulu. Tak nak layan SD lagi demi peneruskan takbir negara diteruskan. Yap, saya terima itu, tapi saya tak boleh terima kita ini punya sikap berdiam diri akan kezaliman. Saya bab SD ke apa ke pergi mampus lah. Kan, korang kerajaan ni bagi pada siapa pun sejak PS ambil alih, kau SD kau dapat kat, katalah dapat ke Muhyiddin ke, dapat ke Anwar ke, dapat ke siapa ke, tak ada apa-apa manfaat pada kita. Diorang ni hanya gila kuasa dan diorang tak tahu apa yang patut diorang buat pada negara kita. Tak ada kata hikmahnya apa yang diorang usahakan. Sebab apa? Diorang dapat kuasa dengan cara yang sangat hina. Begitu juga kepada pemimpin UMNO. Jawatan-jawatan yang anda ada dalam kerajaan sekarang ini adalah jawatan yang sangat hina di pandangan kita semua. Sebab apa? Kalau anda boleh melaksanakan tanggungjawab anda untuk memberi keadilan pada Najib, kerana itu matlamat utama kita dahulu, kita respect. Kalau tak, anda berada di sana, anda berseronok, berhuha-huha, sorry, kita tak tunjuk apa yang kita ni respect pada anda semua. Malahan kita pandang hina kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang langsung jadi bisu bila ada dalam kerajaan.
langsung tak berani buka mulut tentang keadilan pada Datuk Najib. Saya juga ada dengar KJ ada cakap, oh dia kata dia dah dua kali pergi jumpa Datuk Najib. Oh, so lakukan sesuatu kepada Jolo. KJ pun konon nak tunjuk hero, kepala otak dia. Kan? Mahkamah di Switzerland mengesahkan Jolo bekerja dengan Raja Turki daripada Arab Saudi. Dia bukan bekerja dengan Datuk Najib. Jadi Najib tak boleh lakukan apa-apa pada Jolo sebab dia bekerja dengan Raja Turki di sana. Jadi apa yang Datuk Najib boleh buat pada Jolo? Sebab Jolo bukan orang suruhan Datuk Najib ataupun bukan bekerja di bawah Datuk Najib. Tak ada kena-mengena dengan Datuk Najib. Mahkamah di Switzerland dah mengesahkan bahawa Jolo yang berkomplot dengan dua orang lagi daripada serikat di Switzerland tu, serikat Petro Saudi. Saya tak boleh nak ingat nama dia. Anda boleh tulis dua orang tu. Dan mereka berkomplot untuk mengenakan Datuk Najib mencuri dana YNDB. Datuk Najib tak tahu perkara ini berlaku sebenarnya. Kan? Tiba-tiba KJ nak tunjuk hero. Konon-konon dia dah bagi tahu. Apa yang sepatutnya, perkara ini bukan salah Datuk Najib. Kenapa tak bawa mereka-mereka daripada YNDB itu sendiri hadap ke pengadilan? Mana pengarah-pengarah YNDB? Mana CEO YNDB? Mereka-mereka inilah yang bekerjasama, yang berkomplot, yang membenarkan dana YNDB itu 700 bilion US dollar bercampur dengan 300 bilion US dollar masuk ke akaun Jolo. Bukan Datuk Najib. Kalau kita heret mereka-mereka ini ke pengadilan, benda ini dah selesai. Ini tak habis-habis. KJ tak habis-habis nak salahkan Datuk Najib. Datuk Najib minta maaf bukan kerana dia bersalah. Dia kata dia minta maaf kerana orang yang dilantik itu sebenarnya yang dia bagi amanah itu tidak amanah. Bukan salah Datuk Najib. Jadi dioranglah yang harusnya bertanggungjawab, bukan Datuk Najib. Tak payahlah nak aib-aibkan lagi Datuk Najib lah. Cukup lah. Konon-konon nak mengaku hero. Okey, kalau KJ betul-betul, pergilah volunteer jadi saksi. Tak payah jadi hero dekat luar sini. Nak tunjuk macam bagus sangat. Konon-konon aku dah cakap. Cakap senang. Kenapa kau tak cakap? KJ, kenapa kau tak cakap? Kenapa tak diheret pengarah, ahli lembaga pengarah YNDB ke pengadilan? Kenapa tak cakap Jasmine Lu dibawa ke pengadilan? Kenapa tak cakap Zeti Aziz dibawa ke pengadilan? Kenapa semua nak tumpu kenakan Datuk Najib seorang saja? Memang sial lah, kan? Memang celaka lah. Nak cakap biar adil. Kes asasi tak masuk akal. CEO Nik Faizal langsung tak dipanggil untuk bagi keterangan. Kenapa KJ tak nak cakap ke itu? Tang mana salah Datuk Najib dalam kes asasi yang Datuk Najib dipenjarakan? Tang mana salahnya? Kenapa KJ tak nak cakap? Kenapa ada lebih 17 tanda tangan palsu Datuk Najib? Siapa yang punya komplot itu semua? Kenapa perkara ini tak disuarakan? Tak habis-habis. Najib. Memang celaka, memang sial kau KJ. Nak jadi pejuang, nak jadi orang yang membela, nak bercakap tentang kebenaran, cakap betul-betul. Biar ada telur sikit. Jangan bila hati tu busuk, kan? Kau tahu nak kenakan seorang tu, masih tak puas hati, kau masih nak aibkan Datuk Najib. Memang celaka lah orang macam tu. Sorry lah. Dia boleh hentam orang, kita tak boleh hentam dia. Bodoh. Air memang panas. Sorry lah. Rakyat kena bangkit. Kita rakyat tolong sebar-sebar kepada rakyat. InsyaAllah
kita akan usahakan untuk kita bangkit. InsyaAllah rakyat akan pergi nanti berkumpul di depan istana Pahang ke mana ke. Kita nak Yang Tuan Agong sekarang ni pun, sebelum dia jadi Yang Tuan Agong, dia sendiri kata dia akan perbetulkan sistem keadilan negara kita. Dia tak mau lantikan-lantikan politik campur tangan dalam hal lantikan hakim tu semua. Kita nak tengok Yang Tuan Agong sekarang ni buktikan apa yang baginda titah itu. Kita nak tunggu perkara itu berlaku. Sampai sekarang, lantikan-lantikan politik masih kekal lagi yang tak sepatutnya berlaku dalam sistem kehakiman kita. Okey, pujian setia kita. Dari pandangan saya, apa-apa pun pemimpin UMNO nak bercakap, cakaplah. Rakyat bukan macam rakyat dulu-dulu. Rakyat sekarang sudah cerdik, pandai. Janganlah nak memperbodohkan rakyat lagi. Cukuplah. Bebaskanlah Datuk Najib. Jangan dizalimi terhadap Datuk Najib lagi. Naya dia. Tak pasal-pasal dia kena masuk penjara. Yang ditanggung, dia dah dengan atas pertimbangan dia, dengan budi bicara dia, dia dah tahu. Saya yakin baginda nampak Datuk Najib tak diberi keadilan. Ataupun ianya hanyalah pertuduhan politik. Jadi Yang Agung memang berniat untuk ataupun mahu melihat Datuk Najib dibebaskan, diberi pengampunan. Tetapi malangnya kerajaan begitu membantah sampai minta supaya Yang Agung putuskan Datuk Najib dikekalkan dengan hukuman yang dia tanggung, yang dia kena hadap sekarang. Tapi Yang Agung tak mau, tak sampai hati nak buat keputusan yang demikian. Jadi Yang Agung, okeylah kan, aku respect sikit apa yang korang cakap, tapi aku pun ada hak untuk buat keputusan. Kalau bukan macam tu, better pun ada hak buat keputusan. Jadi better kurangkan hukuman dan better mahu baki hukuman dikenakan tahanan di rumah. Nampak tak? Begitu bertolak ansurnya Yang Agung. Itu pun diorang tak nak laksanakan tahanan di rumah. Nampak? Siapa yang biadab pada Yang Agung? Siapa yang engkar perintah Yang Agung? Boleh ke macam tu? Kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan dalam perkara 42/1 kuasa dekri ataupun kuasa penuh kepada Yang Agung tu tidak, keputusan yang dibuat Yang Agung tu tidak boleh dibantah dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Tetapi kerajaan sekarang ni buat dono. Tak mahu laksanakan. Oh, pandai-pandai. Oh, tak boleh buat lagi sekarang. Tapi kalau bab nak mengenakan Datuk Najib, hari ini keputusan, hari ini juga buat keputusan dan Datuk Najib kena jawab atas segala macam pertuduhan. Tak ada tangguh-tangguh pun. Kalau nak berkenakan Datuk Najib, ketika dia tidak diwakili oleh peguam pun, dia dihukum dan diperosokkan dalam penjara. Undang-undang apa kita pakai sekarang ni? Rakyat kena sedar, rakyat kena bangkitlah, bersuara dalam hal ni. Kita bukan bersuara untuk menentang kerajaan, tak ada pasal. Kita hanya menuntut keadilan. Kita nak keadilan itu ditegakkan. Apatah lagi kerajaan sekarang ni kononnya menegakkan keadilan. Parti PKR, Parti Keadilan Rakyat. Celah mana keadilannya? Kalau pada Datuk Najib, mantan Perdana Menteri, diorang boleh lakukan macam tu pada kita-kita ni. Janganlah kita nak mengharap akan mendapat keadilan. Tengoklah apa jadi pada negara sekarang ni. Suara-suara kita langsung tak dipedulikan langsung. Dia ikut kepala dia je. Okey, saya baca komen lain. Okey, Esa Samad. Assalamualaikum, selamat malam. Saya sokong teruskan sokongan Datuk pada Datuk Najib. Ya, kita sama-sama. Okey, Siti Masita kata, tata kelola dah ke laut atau tata babai. Itu dia. Okey, siapa lagi? Pendekar sejati kata, Kuli ada hubungan baik dengan Tengku dan Tuan Agong sekarang. Harap kita boleh memohon bantuan. InsyaAllah kita akan usahakan ke arah itu.
InsyaAllah jangan tanya saya banyak tentang perkara-perkara macam tu. Kita akan berusaha ke arah itu. Bukan akan, kita sudah mulakan langkah-langkah itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Pujuan setia kata dari ni okey, ini saya dah baca. Okey, siapa lagi? Hanif Ledang, betul tu Tok Ra. Sebab penyokong bosku tak bersuara, kerajaan naik lemak, terus kenakan bosku. Lagi satu saya nak cakap, ada juga kumpulan-kumpulan pada penyokong bosku ni, diorang tak berani buka mulut terhadap Datuk Seri Zahid. Tak berani nak kata Datuk Zahid ni perlu lakukan sesuatu. Diorang tak berani buka mulut. Ada kumpulan-kumpulan bosku ni. Diorang tahu Datuk Seri Najib tak mendapat keadilan. Dia tahu kerajaan tak beri keadilan, tetapi diorang tak pernah kita dengar diorang buka mulut kata Datuk Zahid gagal untuk menyuarakan keadilan, berjuang demi keadilan Datuk Najib, walaupun Datuk Zahid pernah janji untuk melakukannya bila dia berada dalam kerajaan. Tak apalah. Bila kita cakap macam ni, ada pihak-pihak yang penyokong bosku tak senang. Dia kata kita jangan hentam Presiden UMNO. Ini bukan soal hentam tak hentam. Kita tuntut janji. Kan? Dah lebih 6 tahun. Dah 2 tahun lebih Datuk Najib dalam penjara. Dah lebih 6 tahun Datuk Najib naik turun mahkamah. Dah berapa tahun kita berada dalam kerajaan sekarang? Dah lebih 2 tahun. Kita nak tahu satu benda pun. Tak apa. Kalau nak bagi tahu apa yang dia telah UMNO lakukan, ataupun Presiden ataupun menteri-menteri yang ada dalam kerajaan lakukan untuk keadilan Datuk Najib. Kita nak tahu satu pun tak apa. Tolong ceritakan. Jangan cerita, kami dah bercakap. Itu tak payah. Cakap tak mau. Kita nak tengok hasil je. Kau cakap, katalah dia kata, katalah Datuk Zahid, tolonglah beri keadilan pada Datuk Najib. Dia cakap pada PH lah. Dia cakap pada dalam kerajaan Madani. Kan? Pada kerajaan Madani. Tapi, diorang kata, belum masanya. So what? What's next? Cukup ke dengan cakap macam tu saja? Macam tu ke? Cukup ke dengan cara yang macam tu? Tak boleh. Kalau macam tu, baik tak payah ada dalam kerajaan. Banyak cara. Nak tak nak je. Takkan kita nak ajar semua benda. Hari tu beria-ia kata nak masuk dalam kerajaan kerana nak membela Datuk Najib. Tak sampai 100 hari Datuk Najib kita akan pasti dia keluar daripada penjara. Tapi sekarang ni dah berapa tahun? Addendum itu sendiri pun UMNO tak berusaha untuk dapatkan, tunjukkan, buktikan. InsyaAllah, doakan sahabat. Kita yakin insyaAllah addendum itu akan sampai ke tangan kita. Kalau sampai dulu pada tangan kita, kalau kerajaan tak tunjukkan pada kita terlebih dahulu dan kita dapat dari pihak-pihak yang lain, siaplah. Kita akan pergi ke seluruh negara, kita gerakkan suara rakyat ini bangkit. Kerana kerajaan tidak mahu melaksanakan tanggungjawabnya dan telah membelakangi titah Yang Bertuan Agong. Jadi kita minta UMNO keluar daripada kerajaan. Kan? Keluar. Kalau tak, kita akan singkirkan pimpin-pimpin UMNO itu. Kan? Kalau UMNO tak mahu keluar daripada kerajaan, maknanya UMNO bersebat mahu melihat Datuk Najib terus kekal dalam penjara. Sebab apa yang saya tulis tu, saya sendiri dah tulis kat situ. Apa yang saya tulis ialah, kalau kerajaan PH ini akan kekal selepas PRU 16 nanti, maknanya tambah lagi 5 tahun dah Datuk Najib akan terus dalam penjara. Takkan dibebaskan. Jadi kalau UMNO sendiri nak mengkhianati kita di bawah angka umbi, kita singkirkan dia. Kita akan pergi ke seluruh pelosok tanah air kita untuk berkempen. Kita tak payah sebut lagi lah siapa yang kita akan kempen nanti. InsyaAllah, bila sampai masanya nanti kita akan sebarkan sahabat. Kita dalam peringkat awal lagi. Terima kasih. Walau bagaimanapun sokongan-sokongan daripada bawah semua, kita tak boleh lagi nak mengharap kepada kepimpinan UMNO. Setakat ini kita tak nampak apa-apa. Dan kita kena usaha sendiri untuk dapatkan addendum tu. Ada tak siapa-siapa yang tak puas hati dengan apa saya cakap kat sini? Tolong bagi tahu saya.
Okey, saya nak baca. Siapa ni tu? Pendekar sejati kata, sia-sia aku buang masa follow Lebak Man. Ingatkan dia itu ada telur. Rupanya tak ada. Ada siapa yang tak puas hati apa yang kau cakap ke? Pendekar. Siapa lagi? Tadi Faizal kata dia boleh join. Tapi Faizal ada komen kat sini tak, sahabat? Takut saya cakap-cakap terlepas pandang saya baru teringat. Kalau ada komen sini saya boleh invite dia lah. Kalau Faizal, kalau kau dengar, kalau kau dah ready kau bagi tahu lah. Boleh saya invite. Tak tahu Faizal tadi dia kata dia nak settle hal anak dia dulu. Okey, siapa lagi? Zaitun Abdullah kata kita balon Ra. Dia kata peduli apa sekarang? Diorang semua dah biadab. Dan biadab pada titah Yang Dipertuan Agong. Langsung tak hormat pada Yang Dipertuan Agong. Jadi dia tak ada sebab UMNO perlu kekal dalam kerajaan tau. Kalau dulu UMNO kata dia nak dalam kerajaan sebab ianya adalah titah Yang Dipertuan Agong. Tapi sekarang ni titah Yang Dipertuan Agong, addendum itu perlu dilaksanakan. Tapi kalau kerajaan tak nak, tak ada sebab UMNO perlu kekal dalam kerajaan. Kerana membelakangi titah Yang Dipertuan Agong. Menderhakai Yang Dipertuan Agong. Kalau UMNO kekal, mana UMNO juga bersebahat untuk menderhakai Yang Dipertuan Agong. Kena keluar. Itu kita kena bagi kata dua pada kerajaan. Lantaklah lepas tu kalau PAS nak masuk ke, siapa nak masuk, masuklah. Itu bukan urusan kita, bukan hal kita. Kan? Hal kita masuk dalam kerajaan ni, salah satu sebab utamanya ialah kita nak Datuk Najib mendapat keadilan yang sebenar-benarnya. Kan? Jadi tak ada sebab untuk kita berada dalam kerajaan sebenarnya sekarang. Sebab dulu kita berada kerajaan, kononnya ianya adalah titah Yang Dipertuan Agong. Kononnya. Tetapi apa yang kita dengar sebelum titah Yang Dipertuan Agong pun sudah ada perancangan rupa-rupanya. Sudah ada perancangan untuk bersama dengan PH untuk membina kerajaan. Sebab itulah kes undian di Bagan Datuk di mana Datuk Sri Zahid menang dengan majoriti yang kecil, 300 lebih undi. Kan? Apa berlaku? Pihak PH tak mau suruh dikira semula. Sebab apa? Biar Zahid menang sebab Zahid dah bersetuju untuk bersama dengan PH. Nampak tak? Maknanya perancangan tu dah berlaku awal lagi dah. Tak apalah. Maknanya sebab itu apa yang berlaku pada Datuk Najib tu, kita tak nampak pembelaan daripada UMNO. Sebab perancangan diorang tu sebenarnya, Datuk Najib tu tak penting bagi diorang. Yang penting ialah kuasa dan jawatan. Apa yang diorang dapat. Jonas kata, abang boleh kena dakwa hina mahkamah. Whatever lah. Apa yang saya hina mahkamah? Tang mana saya hina mahkamah? Salah ke saya kata Datuk Najib Datuk Najib dihukum ketika dia tidak diwakili peguam? Salah ke? Kau masuk WC, Jonas. Kau jangan nak tunjuk hero kat sini. Jangan cakap macam tak ada telur. Kan? Apa lagi? Yang mana aku cakap? Salah ke aku cakap kerajaan mewakilkan para penjenayah menjadi saksi mewakili kerajaan? Salah ke betul? Saya nak tanya, salah ke betul? Tolong jawab. Zeti Aziz, Jasmine Lu dan dulu ada Amhari. Salah ke saya cakap? Saya nak tanya, salah ke kes SRC International di mana melibatkan SRC, CEO-nya tidak dipanggil untuk bawa ke pengadilan? Tidak dipanggil untuk memberi kenyataan, keterangan. Salah ke? Tak kisahlah siapa senang. Engkau jawab soalan aku. Aku tak nak peduli engkau cakap siapa yang dah kena. Aku nak tanya engkau, salah ke? Jangan kau nak tunjuk hero. Kau jangan jadi bodoh nak tunjuk hero di sini. Kalau kau berani kau masuk WC aku, Jonas. Aku nak tanya, salah tak apa yang aku cakap? Kalau tak ada telur, jangan jadi pejuang lah. Kau tak payah nak nasihat aku lah. You got no guts untuk mencakap perkara yang benar. Kenapa?
kau tak ada telur. Tak berani nak cakap tentang perkara-perkara macam ni. Kita bercakap pada benar. Salah ke kita nak kata? Kenapa tak disiasat? Siapa yang menandatangani, yang menggunakan tanda tangan palsu Datuk Seri Najib keluar masuk dalam akaun Datuk Seri Najib tu? Salah ke kita cakap pasal tu? Salah ke kita cakap bila pihak pendakwa kata Datuk Seri Najib minta 1% daripada dana kuap, sedangkan ianya pendakwa tak mahu buktikan, dan sebenarnya dana itu bukan daripada kuap? Salah ke? Salah ke? Banyak benda lah. Sikit-sikit. Oh, jangan. Sama. Dalam UMNO pun sama. Dia cakap pada aku dah lama lah, Jonas. Bukan kau baru nak cakap. Dalam UMNO dah lama cakap pada aku. Dia kata, kau jangan buka mulut pada Datuk Seri Najib. Nanti kau akan didakwa. Sebab apa? Yang cakap pada aku adalah orang-orang Datuk Zahid. Sebab apa? Sebab diorang dah selesa dengan kedudukan diorang. Diorang dah dapat apa yang diorang nak. Habis tu, siapa nak bercakap? Jadi semua orang kena diam lah. Semua orang jangan buka mulut lah. Biarkan saja apa yang diorang lakukan pada Datuk Seri Najib. Macam tu. Kenapa RCI buku Tommy Thomas tu tak dibentuk? Tak dilaksanakan. Kenapa? Banyak sangat fitnah-fitnah yang dilakukan terhadap Najib. Kapal komuniti. Jonas, kau jawab. Itu siapa yang punya? Datuk Najib punya ke? Ini semua fitnah. Tun Mahathir sini dah kata, kalau tak fitnah Datuk Najib, diorang takkan dapat ambil alih kerajaan. Cukuplah dengan fitnah, tetapi dengan pertuduhan-pertuduhan yang keterlaluan. Kenapa perlu macam ni? Kenapa perlu ambil sampai 6 tahun lebih nak dapat prima facie? Kenapa addendum masih disembunyikan? Kenapa kerajaan tak berani buka mulut nak kata addendum tu ada ke tak secara rasmi? Kenapa Menteri Dalam Negeri cuma cakap, mahkamah kata hearsay. Itu mahkamah punya cakap. Kerajaan cakap apa? Kita nak tahu. Apa yang kerajaan cakap? Ada ke tak ada? Bila Datuk Zahid sendiri kata ada, maknanya kerajaan dah kata ada. So, sebab Datuk Zahid adalah timbalan Perdana Menteri tu. Bila Datuk Zahid kata ada, okey. Laksanakanlah. Kenapa tak buat? Sikit-sikit nak ugut. Kalau kau cakap nanti kau akan kena hadap. Sikit-sikit ugut. Kau kena hadap. Engkau bukan orang yang pertama lah. Mungkin engkau orang yang 100 ke orang yang 1000 cakap benda ni pada aku lah. Bukan nak kata aku hero. Tak. Kalau kita tak cakap, siapa nak cakap? Zahid, UMNO, Dr. Loman. Siapa nak cakap? Okey, kau kata, Sultan Pahang diam. Kenapa abang tak tanya Sultan Pahang? Aku nak tanya, tak tanya, aku tak payah cerita pada kau. Apa hak kau nak tahu? Kau kata Sultan Pahang diam. Kenapa Sultan Pahang perlu bercakap dalam hal ni? Dia dah buat keputusan, dia bagi pada kerajaan laksanakanlah. Kenapa perlu Sultan Pahang cakap? Dia dah lepaskan tanggungjawab dia. Tak apa, kalau kerajaan tak nak buat, tak apa. Satu hari kita dapat, siaplah. Itu je. Kerajaan, kalau keputusan tu berpihak pada kerajaan, laju je laksana. Kan? Kalau tak berpihak kerajaan, tak nak buat. Kerajaan jawab. Sebab Yang Bertanggung sini dah kata, benda tu dah serahkan pada kerajaan. So, kenapa tak laksanakan? Kenapa kita nak, anak Datuk Najib tak cakap, kau kenapa cakap? Datuk Najib tak cakap, kau tak cakap. Yang Bertanggung tak cakap, kenapa cakap? Jadi kita ni jadi apa? Jangan cakap apa-apa je lah. Ikut sajalah. Kan? Kalau Sultan Pahang diam, dia Sultan. Dia dengan cara dia. Kita dengan cara kita. Datuk Najib dengan cara Datuk Najib. Sebenarnya, kau yang tak ada telur, Jonas. Kau yang tak ada telur. Kau sebenarnya orang daripada PKR. Bukan kita tak tahu. Kan? Kau orang yang tak ada nilai kemanusiaan.
Satu hari kena pada diri kau, kepada anak kau, suku sakan kau, biar padan muka kau. Kan? Kita bersyukurlah dekat di tanah air kita, walaupun UMNO tak mau menyuarakan tentang Dr. Najib, kita rakyat-rakyat di bawah ini tak merasa gentar, tak merasa takut untuk menyuarakannya. InsyaAllah, saya yakin Allah di pihak yang benar. Kita di pihak yang benar. Kan? Kita tahu kerajaan sekarang ni kalau boleh nak terus kekal selepas pilihan raya nanti. Tak kisah, itu hak dia. Tapi kita sebagai penyokong bosku, kita kena fikir apa kaedah terbaik supaya Datuk Najib mendapat keadilan. Tak apa. Ada perkara boleh cerita, perkara tak boleh cerita lah buat masa ni. Kita akan usahakan ke arah itu. Kan? Kalau kau katanya kenapa aku tak pergi minta agung, aku pergi ke tak pergi bukan hak engkau. Untuk siapa engkau, aku nak bercerita pada engkau. Hal-hal macam ni ada orang-orang tertentu saja yang kita boleh bercerita. Takkan kita nak bercerita kat sini. Tunggulah. Kau tunggu je lah. Kita ni buat live ni bukan untuk sonok-sonok kan. Bukan untuk suka-suka. Tetapi kita tahu bahawa Datuk Najib sedang sengsara di penjara sekarang. Dia sangat sengsara. Dia sengsara bukan kata, orang lain boleh duduk penjara, kenapa dia tak boleh? Kepala otak kau orang. Siapa yang cakap itu memang haram jadah. Datuk Najib, dia inaya. Dia tidak diberi keadilan. Itu beza. Ini adalah puturan politik. Kenapa kes Datuk Zahid senang-senang boleh dapat DNA? Kenapa? Sebab pihak kerajaan memang perlukan Zahid. Perlukan UMNO sekarang ni. Sebab tu dia kena bagi DNA. Kenapa diorang tak nak bagi DNA pada Datuk Seri Najib? Walaupun macam kes YNDB Epic contohnya. Sama juga telah tular daripada Jabatan Peguam Negara mengesahkan tak ada kes perumahan fasi. Kenapa Datuk Najib tak dapat DNA? Sebab tak ada membantu kerajaan. Nampak tak? Zahid dapat DNA sebab dia membantu kerajaan. Mana boleh macam tu? Keadilan apa yang macam ni? Semuanya berkepentingan. Okey, saya baca komen yang lain. Ar-Rahman kata, negara Thailand boleh ampunkan mantan Perdana Menteri, tapi di Malaysia yang Pertuan Agong dan apa pun boleh pula. Kerajaan buat tak kisah. Betul. Kerajaan pun, yang Pertuan Agong pun dah ampun, tapi kerajaan tak buat. Nampak tak? Jonas, kau nampak tak? Kenapa di Thailand diorang boleh laksanakan bila kerajaan, bila diorang punya, dia punya king, diorang kat sana tu beri pengampunan pada Thaksin, kan, contohnya, dan Thaksin boleh lepas. Kenapa kita dah beri pengampunan tak nak lepas? Dulu Perdana Menteri ni Anwar Ibrahim pun sama. Bila yang Pertuan bagi bebas, boleh pula bebas. Kena tanda Datuk Najib tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu yang kita nak tanya. Muhammad Rozi kata, salam Ra, teruskan pencerahan, penjuangan bosku kesayangan kita. Mereka bangsat yang lupa diri, sampaikan titah addendum pun berani disorokkan. Betul-betul pengkhianat dan pendahaka. Tunggulah, akan sampai masanya pembalasan dengan segala kezaliman mereka yang mereka lakukan terhadap Datuk Seri Najib. Jangan jemu berjuang dan doakan saya yang masih di PPUM jalani pembedahan. Oh, Rozi. Ya, sahabat, kita doakan kawan kita, sahabat Muhammad Rozi pun dia ada mesej saya. Okey, saya pun nak bersuara di sini lah. Muhammad Rozi, dia banyak komen. Dia banyak sangat. Saya dalam live saya ada 2-3 orang yang memang tak sihat. Muhammad Rozi pun dia buat pembedahan. Dia ada tunjuk gambar, share dengan saya pembedahan. Dan terlantar di hospital ke di rumah kan, macam tu jugalah. Dia ada gambar-gambar yang dia tunjuk pada saya. Sahabat, kita doakan agar rakan kita Muhammad Rozi ni dapat kesembuhan, disegerakan kesembuhan. Semoga Allah memberi kesembuhan yang secepat mungkin buat sahabat kita. Dan kalau saya nak cakap dulu, kalau sahabat-sahabat sana
yang ingin ataupun bersimpati, ingin memberi sedikit sumbangan kepada Muhammad Rozi, PM dia terus. PM pada Muhammad Rozi tu. InsyaAllah Muhammad Rozi akan bagi nombor akaun dia. Bagilah untuk meringankan bebanan sahabat kita ini. Dia seorang pejuang. Kadang-kadang saya bila tengok gambar saya berair mata. Tulisan dia sangat panjang, kadang-kadang sangat tinggi. Masa bila dia nak menulis atau kata ketika terlantar. Itulah perjuangan. Pernah dulu saya ada juga seorang pejuang yang namanya bukan Zahid Ibrahim, dia Zaid kan. Kalau anda pernah ingat lagi kan, dia juga seorang pejuang yang mahu melihat Datuk Najib dibebaskan, tapi ketika itu dia juga terlantar di hospital. Jadi sahabat, saya ulang sekali lagi kalau ada siapa-siapa yang sudi untuk memberi sedikit sumbangan kepada rakan kita Muhammad Rozi ini, anda PM tanya adalah kan, tanya-tanya dan kalau Muhammad Rozi kalau sudi tak sharekan nombor akaun pun tak kisah kat sini sahabat. Kita share. Alah, kita bagi seorang-seorang sikit-sikit dapat juga meringankan beban. Lama dia terpaksa hadapi pembedahan dan kesengsaraannya lah, saya nampak. Kalau tengok gambar anda faham. Okey, terima kasih Muhammad Rozi. Minta maaf sebab saya pula macam tiba-tiba cakap perkara ini untuk anda. Okey, Jonas, anda kata masalahnya Sultan Pahang pun tak mengaku addendum tu ada. Okey, aku nak tanya kau jangan buat fitnah pada Sultan tau. Masa bila Sultan Pahang kata addendum tu tak ada, kau jangan buat fitnah. Kau memang celaka. Kau padam balik apa yang kau tulis. Kalau kau tak padam, aku blok kau. Kecuali kau boleh PM aku, kau buktikan yang Sultan Pahang kata addendum tak ada. Kau jangan buat main. Tengku Zafrul lah tunjuk benda tu ada. Kalau kita pergi ada, kau memang celaka, haram jadah. Kau memang babi. Aku kata. Dia kata masalahnya Sultan Pahang pun tak mengaku addendum tu ada. Masa bila dia tak mengaku? Kan? Ada dia bagi tahu kepada kau dia tak mengaku. Kau aku bagi kau 5 minit. Kalau kau tak tunjuk pada aku link yang Sultan Pahang mengatakan addendum tu tak ada, ataupun kau tak dapat tunjukkan apa-apa bukti dalam tempoh 5 minit, aku akan blok kau terus. Okey? Ataupun aku akan bisukan kau di sini. Jangan kau rasa. Setakat ini aku bagi kau 5 minit. Kau jangan keluar kenyataan macam orang-orang pada PS tau. Kencing. Penipu. Fitnah. Itu je kerja kau. Kau memang sial. Kan? Kepala otak kau, abang ni garang, saya sayang. Pergi mampus dengan kau lah. Aku tak nak tahu kau sayang ke tak sayang. Kau tunjukkan bukti yang kau kata tadi. Yang di Hutan Agong kata addendum tak ada. Aku tunggu. 2 minit dah berlalu. Aku tunggu lagi 3 minit. Tak ada, aku akan bisukan kau. Kau jangan suka memfitnah di sini tau. Kau suka-suka cakap macam tu. Kau memang sial. Kan? Aku bukan kira garang. Aku nak orang bercakap fakta. Aku tak suka orang suka menaburkan fitnah. Kau tengok. Kerana fitnah lah negara kita jadi macam ni. Kerana fitnah lah Najib Tirnaya dalam penjara. Kau tahu tak? Kalau kecuali kau tu memang binatang ataupun kau memang syaitan, kau tak tahu tentang fitnah. Kerana itu adalah kerja kau. Itu adalah makanan kau. Sorry lah. Ini I'm not di good mood lah. Nak layan orang-orang yang macam tu. Aku sorry lah. Kau tak payah nak nasihat aku. Suruh aku macam ni. Suruh aku macam ni. Itu. Kau tak payah nasihat aku. You have got no right to advise me. You got no right to instruct me to do this and that. Go to hell with you. Kan? Okay. Sebab sampai sekarang. Kau kata sekarang. Sebab sampai sekarang Sultan diam. Diam! Adakah bermakna dia kata tak ada? Tadi kau kata Sultan Pahang kata tak ada. Sekarang kau kata Sultan Pahang diam. Kepala otak kau. Cakap berbelit. I'll give you another 2 minutes. Kecuali kau tarik balik apa yang kau cakap. Then, okay. Kalau kau tak tarik lagi 2 minit, I'll block you. Sebab ini aku punya live. Aku tak nak orang penabur fitnah ini cakap di sini. I'll give you 2 minutes, okay? It's up to you. You okay? Dengan aku silentkan you, aku bisukan kau boleh dengar saja. It's okay. Kecuali kau buat satu statement, kau minta maaf dengan kenyataan itu. Simple je. Aku tak suka orang yang berfitnah. Okay. Azizah Ibrahim kata, ada kesedaran faham umum tak ada addendum. Sila tunjuk bukti. Nampak? Jangan nak pandai-pandai. Okay. Roslan Sial kata, salute
pada Ra, sentiasa bersarung Datuk Najib masa susah dan senang. Kita sebenarnya Datuk Najib bukan untuk Datuk Najib saja, Roslan. Sebenarnya untuk negara. Untuk negara. Negara kita ni jadi rosak kerana orang-orang yang seperti macam Jonas ni lah. Kan? Suka menabur fitnah, akhirnya orang percaya dan orang ikut apa yang diorang ni cakap. Memang celaka lah orang macam ni. Kan? Sudahlah. Kau, you have another 1 more minutes. It's up to you. Kalau you don't want to say sorry dekat sini, kau silap, aku block you. Aku tak block terus lah. Walaupun ramai kat kena. So, kick keluar saja mama kita. Tak apa. Kita tak kick keluar. Kita bagi dia dengar je. Kan? Biar dia meletup kepala dia. Dengar. Biar dia rasa. Aku macam tu. Aku puas hati kalau aku buat macam tu. Next time, kalau dia buat perangai lagi, kita kick lah. Mana? I'm waiting for your punya apologize. Dah keluar ke tak? Okey, pulanglah perantau kata. Semoga Allah SWT permudahkan dan segerakan sembuhkan Muhammad Rozi. Amin. Terima kasih sahabat. Rakan kita kena operation dah berapa lama dah? Saya sudah sebulan lebih dah. Kesian. Kalau ada siapa-siapa sudi nak bagi meringankan dia sekarang ni dah terpaksa terlantar, dah tak boleh. Berilah sumbangan. InsyaAllah kalau nanti kalau apa-apa Mat Rozi itu nak bagi tahu saya nanti, saya beritahu anda lah. Kalau maybe in the next live nanti saya masukkan nombor akaun dia lah. Apa salahnya kan? Rezeki itulah pahala yang kita boleh dapat. Saya tahu rakan-rakan kat sini pemurah. Okey. Ramai yang suruh kick keluar. Kau tembak tak Jonas? Ramai suruh kick kau keluar. Ramai suruh block kau. Aku tak buat. Aku masih baik dengan kau tau. Aku silent kau for this live lah. Next live aku nak tengok kau dah berubah ke tak. Kau nak cakap boleh cakap. Tapi biarlah berfakta. Jangan kau suka-suka hati cakap. Tadi kau kata, oh yang Tagung kata tak ada dendam. Tapi tiba kau kata, bukan. Yang Tagung diam. Jadi yang tadi tu kau tarik balik. Kau tak tarik balik. Okey, tak apa. Aku baca komen lain sementara tu. Okey, Safari P kata sekarang dah tak boleh terpakai atau sekarang dah tak boleh pertikai atau bertanya tentang titah addendum sebab mahkamah dah buat keputusan kabar angin disebabkan affidavit. Sebenarnya affidavit itu bukannya nak menyokong addendum. Itu wujudnya, tapi lebih pada cerita saja. Okey, kata Safari Pak A kata sekarang dah tak boleh pertikai atau bertanya tentang titah addendum tu. Tak, saya tak setuju. Itu mahkamah. Tapi yang kita cakap sekarang ni ialah Peguam Negara dah sebelum ni kata ada. Okey. Siapa lagi? Siapa yang Perdana Menteri pun pernah kata ada. Mahkamah ni, dia kata itu hearsay, dia cuma petikaikan Datuk Seri Zahid punya affidavit. Itu saja. Dia tak petikaikan addendum tu ada tak ada. Mahkamah cuma kata bukti Datuk Zahid tidak hadir dengan bukti. Jadi Datuk Zahid hadir dengan hearsay. Jadi mahkamah tak boleh nak buat keputusan apa-apa. Nampak tak? Bukan maknanya mahkamah kata benda tu tak ada. Faham tak? Ianya berkaitan dengan affidavit daripada Datuk Zahid saja. Tapi yang kita bercerita ni ialah kenyataan daripada Perdana Menteri dan juga kenyataan daripada Peguam Negara yang mengatakan benda tu ada. Tak salah. Kalau ada, laksanakan. Itu je. Tak apa. Kalau dia tak nak tunjuk, kalau ada, kenapa suruh? Kalau ada, kenapa tak laksanakan? Tak apa. Kalau dia suruh, dia tak nak laksanakan, insyaAllah, kalau itu pasti akan sampai juga pada kita. Yang berkaitan dengan mahkamah ialah bila mahkamah kata ianya hanyalah kabar angin. Kabar angin tu maksudnya bukannya benda tu tak ada. Benda tu tak pasti ada atau tak. Kan? Sebab apa? Sebab Datuk Zahid tak
kepilkan bersama ataupun tak attachkan bersama dengan satu salinan addendum tu. Itu je. Itu saja. Tapi kita tak pertikaikan mahkamah. Kan kita pertikaikan sekarang ni bila Perdana Menteri kata ada, tak apalah. Kalau dia tak nak laksanakan, tak apa. Kita akan usahakan. Minta maaf Safai. Sebab Safai kata sekarang dah tak boleh pertikai atau bertanya tentang titah addendum. Tak ada. Saya tak setuju. Sebab apa? Ianya hanya berkaitan dengan affidavit Datuk Seri Zahid. Dia mahkamah buat keputusan berkaitan dengan affidavit Zahid. Maksudnya dia kata affidavit Datuk Zahid tu tak ada merit kerana tak datang dengan bukti. Maknanya kalau Datuk Zahid nak juga bawa perkara ni ke mahkamah, bawalah satu salinan. Itu je. Jadi Datuk Zahid kena usahakan dapatkan satu salinan addendum tu. Kenapa Datuk Zahid tak nak buat? Itu yang kita muskil. Kenapa? Kita tak mahu Datuk Zahid hanya wayang saja. Kalau dah mahkamah kata, lain kali datang bawalah satu salinan sebagai bukti. Okeylah. Kalau Zahid kata ada, kalau dia kata dia dah nampak daripada Tengku Zafrul dah tunjuk, ambil dapatkan salinan tu. Kenapa tak nak buat? Kalau tak dapat, pergi jumpa Menteri Agong, minta pengesahan. Kenapa tak pergi? Sebab apa? Sebab kita nampak Zahid semakin sedap dengan kerajaan. Sebab dia sendiri kata, kita akan terus bersama dengan PH dalam pilihan raya yang akan datang. Nampak gaya dia nak menjaga hati kerajaan daripada nak menjaga kemaslahan Datuk Zahid ni, Datuk Najib ni. Itu je. Sorry itu pandangan saya. Pulanglah perantau kata sewajarnya rakyat Malaysia turun ke jalanan secara aman dengan membawa kain rentang bebaskan bosku. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita boleh nanti bila kita dapatkan satu salinan addendum, kalau betul-betul ada di tangan kita, kita akan jelajah satu negara sampai ke Sabah Sarawak. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Kalau Jonas kata abang ni garang, kau nak berjuang lah, tak boleh nak berlembut-lembut. Bukan macam nak bercakap macam tak ada telur. Tak boleh. Sebab this too much already. Dah keterlaluan. Apa yang berlaku pada Tun Najib ni, kita rasa macam muskil. Kenapa kes YNDP kata hilang beratus ribu ringgit. Yang kena cuma Datuk Seri Najib. Yang bekerjasama pengubahan dana YNDP ke akaun Jolo itu adalah daripada lembaga pengarah YNDP. Kenapa diorang ni tidak didakwa? Kenapa diorang ni tidak dibawa ke pengadilan? Yang sah-sah mengaku ada menerima sogokan dan dah telah disahkan daripada mahkamah-mahkamah di Brooklyn, New York dan beberapa mahkamah yang lain daripada Singapura juga mengesahkan, contohnya suami Zeti ada menerima sogokan dana YNDP, Nick Faizal, Amhari, Jasmine Lu, Roger Ng dan beberapa yang ramai yang lain lagi. Dengar cerita ada lebih 100 nama. Kenapa tak seorang pun dibawa ke pengadilan? Kenapa? Bila kerajaan kata dia nak beri keadilan kepada rakyat, sepatutnya kerajaan heret diorang ni semua ke pengadilan. Tapi perkara ni tak berlaku. Tak berlaku. Yang peliknya, UMNO langsung tak petik pun nama Zeti, tak petik pun nama Jasmine Lu, tak petik pun nama Nick Faizal. Ketika Hakim Nazlan, ketika itu SPRM mengesahkan dia berkepentingan, UMNO tak bersuara pun tentang itu. Apa masalah dengan UMNO ni? Apa masalah? Zana Idris kata want to join. Betul ke tak? Kalau betul kau bagi tahulah. Aku tak kisah. Boleh masuk je. Kalau kau nak masuk, saya invite. Kalau kau tersalah tekan, kau boleh keluar balik lah. Ataupun kau beritahu kau salah tekan. Tak apa. It's okay. I'm okay. Tapi kalau kau rasa ada perkara yang ingin kau kongsikan, tak kisahlah. Kau di pihak belah mana, saya on je. Saya okay je. Pulanglah perantau kata Madani kerajaan zalim. Azizah Ibrahim kata, Azizah, tadi saya dah baca. Okey, siapa lagi? Saya tengok ada komen-komen yang lain. Saya tak block lagi lah Jonas. Kita nak tengok lagi. Kalau komen dia yang terakhir ni, dia tak dia bercakap pasal perkara lain,
Okay. Okay, right. Aku cari Jonas. Mana Jonas? Okay, Jonas. I'm sorry lah, Jonas. Okay. Mana? Tak apa. Kalau nama dia keluar kat sini lah, saya tak boleh buat pada saya punya desktop. Nanti sekejap saya nak cari. Kita kena macam tu. Kita cakap, kita buat. Tak apa. Sebab nama dia tak keluar lagi kat sini. Kalau keluar je nama dia kat sini, kita take action. Kalau okay, masalahnya Sultan Pahang pun tak mengaku addendum tu wujud. Okay. Jonas, I'm sorry okay. See, I got no choice Aku terpaksa block. Okay. Aku ban dia terus. Senang cerita. Sebab kita tak nak orang menabur fitnah di sini. Aku dah block. Kita tak nak orang menabur fitnah. Orang-orang yang macam Jonas ni lah sangat bahaya tau. Sangat bahaya. Sebab apa? Dia kena PM saya dulu. Kalau dia nak masuk, dia kena minta maaf dulu. Okay. Terima kasih. Saya dah bercakap banyak. Saya memang angin betul. Nyanyi lagu tadi pun lagu DJ Dave. Perut saya dah lapar. Makanan saya belum makan lagi. Jadi saya ingat saya nak makan tapi saya pergi minum saja tadi. Okey, saya nak baca komen-komen yang lain lah. Okey, Aiman kata hakim banyak yang jadi puppet. Betul, mantan peguam negara Tommy Thomas sendiri pernah jadi peguam kepada Chin Peng, pemimpin-pemimpin DAP. Jadi tak heran DSN jadi mangsa. Tak apalah, benda yang lepas kita kena perbetulkan lah. Kita kena betulkan. Terima kasih. Aku rasa tak mahu nak bercerita panjang. Cukup. Saya nak baca komen sikit. Kerajaan Badani zalim, kata Samsudin Karim. Moga Datuk Seri Najib dikurniakan kesihatan dan berbuat lindungan. Okey. Sahabat semua, saya rasa cukup setakat ini daripada saya. Buka cerita lain pun tak apa. Okey, pulanglah perantau kata beras mahal, barang-barang keperluan rakyat mahal di bawah kerajaan Badani. Kan. Itulah. Kita dah sebenarnya bila kerajaan ini dibina dengan cara yang tidak betul caranya, kan? Bila kerajaan dibina dengan cara yang tidak betul, inilah yang kita dapat. Kan? Kononnya kerajaan dulu sebelum diorang jadi kerajaan, ketika BN dulu diorang kata diorang dapat membina kerajaan jauh lebih baik pada zaman Datuk Najib. Diorang kata tol boleh diorang hapuskan, PTN diorang hapuskan, harga minyak jatuh, boleh dikurangkan, 1001 macam janji. Tapi bila diorang jadi kerajaan, apa jadi? Janji-janji tak diorang tunaikan, sebaliknya diorang lebih menyengsarakan lagi rakyat. Apa yang rakyat hadapi sekarang ini, itulah dia. Atas kerana kufur nikmat. Diorang hadaplah. Okeylah. Saya rasa cukup. 12.30 cukup daripada saya ini. Daripada pukul 11, 12.30, sejam setengah cukup. Cukup daripada saya. Terima kasih Nelly Zainal. Terima kasih Mama. Kebenaran boleh ditangguhkan tetapi tak boleh dinafikan. InsyaAllah. Segala kejahatan tu dia akan ada expiring date lah. Segala kejahatan tu dia akan ada tempoh tamatnya. Kan? Maksudnya satu hari rakyat akan rasa dia tertipu, dia kena kencing, dan satu hari rakyat kata janji-janji diorang ni sebenarnya hanya untuk kepentingan diorang saja kerana diorang nakkan kuasa. Akhirnya rakyat akan
singkirkan mereka. InsyaAllah. Kita terus berjuang untuk bosku lah. Kalau pihak pada PH dengan daripada parti PN dengan parti-parti lain tu, diorang nak bertelagah pergi mampus dengan diorang lah. Kan, pergi boleh jalan. Jadi kita kena jadi kita orang adalah pejuang untuk bosku. Kerana kita tak nampak lagi orang-orang lain yang mahu bersuara. InsyaAllah. Saya tahu apa yang saya cakap ini saya terlalu vocal, tengah orang kata terlalu over. Sebenarnya tak, sahabat. Tak. Ini hak kita. Kita manusia tau. Kita bukan robot. Kita nak kata sabar kita. Dah 6 tahun dah kita sabar tau. Dan kepimpinan UMNO juga. Kalau semasa kita belum dengan PH, kau tengok Dewan Merdeka bergegar sebab siap pegang spanduk solidariti untuk bosku. Azalina cakap meletup-letup. Kan? Tapi bila ada dalam kerajaan, tak ada beza pun kerajaan PN dengan PH. Dalam PN dulu kita kata kerana scheme of thing. Sebab itulah kita nampak, konon-kononnya mereka-mereka yang jadi menteri. Masa PN dulu ada KJ ke, ada Syamuddin ke, ada Ismail Sabri ke, ada Anwar Musa ke apa, masa-masa tu dulu. Kan kononnya, diorang tu dah sedap di sana, hentam UMNO. Kan, tak nak berjuang untuk UMNO. Tetapi perkara yang sama pun berlaku. Dulu Presiden UMNO kata, diorang di belah sana nak jatuhkan UMNO. Kan. Tapi bila Presiden sekarang berada, ataupun Datuk Zahid berada dalam kerajaan sekarang, dia ada peduli ke apa yang berlaku pada UMNO? Ada peduli ke apa yang berlaku pada Datuk Najib? Cakap tak guna. Setakat baca puisi tak payah. Setakat nak tunjuk menangis tak payah. Tak payah. Kita tak nak tengok benda tu. Kita nak tengok keadilan pada Datuk Najib. Baru-baru ini Datuk Najib kan, dia kena jawab 25 lagi pertuduhan yang dikenakan atas dia dalam kes YNDB Tano. Mana suara daripada pimpinan UMNO? Adil ke untuk Datuk Najib? Kenapa hanya Datuk Najib seorang saja yang kena hadap? Kan? Kenapa tak yang lain? Kenapa pihak UMNO biarkan orang-orang yang dah terima sogokan itu tak diheret ke pengadilan? Kenapa diam? Tak apalah. Kalau kita nampak senang ceritalah, bab addendum pun UMNO tak berani nak buka mulut, maknanya UMNO memang tak peduli pun. Memang betul lah kenyataan daripada Datuk Zaid Ibrahim. Dia kata UMNO ni wayang je lebih, sandiwara je lebih, berlakon je lebih, konon-konon berjuang. Tak padahal bila nak pilihan raya nanti, diorang akan cakap lah, bosku, diorang akan, kalau menang, diorang akan lakukan keadilan buat bosku. Ini semua wayang saja lebih. Masa dalam pilihan raya dulu, bila saya nak cakap pasal bosku, kau jangan cakap pasal bosku. Dia kata apa? Bosku adalah liability, ataupun bosku ini adalah masalah kepada UMNO. Kepala otak korang. Mampus lah ni korang. Okey, terima kasih. Zaitun Abdullah kata Datuk Zahid ni dia tak jujur dan tak ikhlas hati dia. Okeylah. Terima kasih sahabat semua. Cukup sampai di sini daripada saya. Besi Padu kata kena roadshow buat pungutan suara rakyat dari setiap ceruk daerah dalam Malaysia. Buat sign petition sekali. Dari situ kita juga dapat tahu sokongan rakyat ke atas Datuk Seri Najib. InsyaAllah. Saya kata insyaAllah ni bukan insyaAllah. Janji-janji kosong. Kita mahu dan sekarang ni sedang bergerak ke arah itu. Kita pergi langkah demi langkah. InsyaAllah. Berikan kekuatan pada kita punya gerakan tu nanti. Gerakan kita ni adalah untuk keadilan buat bosku. Sebab kalau kita tak berusaha, siapa lagi? InsyaAllah. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih Osma. Lagu cukup sampai di sini. Jumpa lagi. Cukup sampai di sini saja. Okey, saya baca lagi. Ada komen yang besar saya baca. Mama Azrul kata, percayalah Tuan Ra, dalam sesebuah filem tak kisahlah filem Melayu ke, filem Bollywood ke atau filem
Hollywood sekalipun, hero memang sentiasa kalah dulu. Tapi at the end, end of the stories, hero akan menang. InsyaAllah, kita yakin. Kita tak takut. Walaupun sangat bahaya, kita berada dalam kedudukan yang sangat bahaya sekarang ni. Sebab apa? Bila DAP berada dalam kerajaan, diorang ada satu agenda yang lebih menggerunkan untuk diorang usahakan. Ini sangat-sangat bahaya. Apatah lagi UMNO bagaikan merelakannya. Memang sial lah kalau perkara itu benar-benar UMNO merelakan agenda-agenda DAP ni terlaksana. Kerana UMNO pun sendiri mahu bekerjasama agar PH ataupun Anwar terus menjadi Perdana Menteri dalam selepas pilihan raya yang akan datang. Itu memang celaka lah. Jadi, apa yang kita nak lakukan pertama ialah kita bentuk satu NGO yang kuat yang sedang kita usahakan. Satu, kedua, insyaAllah kita akan menghadap Yang Bertuan Agong. Kalau dia tak nak jumpa atau sibuk, kita akan tunggu. Kita akan pergi 2-3 kali sampai kita dapat menghadap, dapat pengesahan daripada bukan Bertuan Agong ni, kepada Sultan Pahang dulu. Lepas tu insyaAllah kepada Yang Bertuan Agong. Dan kita juga akan bawa cadangan kita. Kalau seandainya Tok Zahid masih UMNO mahu UMNO bekerjasama dengan PH, kita akan cadangkan pemimpin yang lain untuk menerajui UMNO dalam pemilihan 2026 tak salah saya. Kita akan lakukan itu semua. InsyaAllah kita akan laksanakan apa yang kita perkatakan inilah. Kecuali kalau ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Terima kasih semua sahabat. Jumpa lagi pada live yang akan datang. Saya pun tadi last minute saya kena cakap lah. Kena cakap juga tentang addendum ini. Sebab kita tahu addendum tu ada. Jonas pun dah hilang. Terima kasih Mas Ruby. Terima kasih sahabat semua. Yang baik-baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada apa-apa yang tak kena, itu kelemahan pada diri saya lah. Manusia biasa yang serba kekurangan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi.